Bab Bukhari Kitabul Ghusl. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ghusl. Kitab ini, bab ini berkenaan dengan ghusl mandi. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu menjadi junub maka hendaklah kamu bersihkan, yakni mandilah kamu. Wa in kuntum marda, dan jika kamu mengalami kesakitan, atau ala safarin, ataupun kamu berada di atas perjalanan dalam safar, ataupun jaa ahadum minkum minal ghaid, salah seorang daripada kamu datang di tempat buang air, ghaid tempat buang air ataupun buang air besar, aw lamastumun nisaa, ataupun kamu menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak peroleh air untuk wudu, fatayammamu, maka hendaklah kamu tayammum sa'idan tayyiba, dengan tanah ataupun debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka hendaklah kamu masah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu, minhu, daripadanya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki untuk jadikan atas kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki jadikan haraj, kesulitan ke atas kamu, walakin yuridu liyutahhirakum, dan akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki alaikum al-dzikruhu, dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, la taqrabus salata, jangan kamu mendampingi sembahyang, menghampiri sembahyang, wa antum sukara, sedang kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu, sehingga atau sampai kamu mengetahui ataupun kamu sedar, ma taquluna, apa yang kamu katakan itu, wala junuban, dan juga kamu jangan menghampiri sembahyang junuban dalam keadaan
junub, mandi junub, illa abir sabilin, malaikan mereka yang melewati jalan, hatta taghtasilu, sehingga kamu mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala afuwan, maha pemaaf, ghafuran, maha pengampun. Imam Bukhari setelah selesai kitabul wudu, dia mula kitabul ghusl. Dan permulaan kitab ni Imam Bukhari sebagai tabarruk mengambil berkat mula dengan 2 ayat yang menunjukkan wajib mandi. Satu ayat pertama wa in kuntum junuban, ni ayat daripada surah Maidah. Dan ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata, itu ayat daripada surah Nisa. Tapi Imam Bukhari di sini dalam menyatakan 2 ayat ni, cara dia agak bercanggah dengan tertib sunan ayat Quran. Sepatutnya ayat yang masuk kemudian itu, ayat daripada surah Nisa itu sepatutnya ada dulu, sebab surah An-Nisa ni ada dulu pada surah Maidah. Tapi Imam Bukhari dalam keadaan dia masukkan 2 ayat ni berkaitan dengan ghusl ni, dia tidak ikut susunan surah tu. Dia masukkan yang kemudian masuk dulu. Itu ada sebab di sisi Imam Bukhari. Katanya muhaddisin, ayat pertama daripada surah Maidah tu ayat mujmal, iaitu ringkas. Dan ayat daripada Nisa tu, surah Nisa tu mufassal, itu agak terperinci. Jadi kaidahnya yang ringkas adakan dulu, kemudian barulah yang ada terperinci itu masuk. Jadi sebab itulah Imam Bukhari ayat mujmalah wa in kuntum junuban tu dia masuk dulu, kemudian barulah ayat mufassalah ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata tu masuk kemudian. Jadi walaupun bercanggah dengan tertib Al-Quran, sebenarnya ada tujuan daripada Imam Bukhari, ada maksud daripada Imam Bukhari. Kenapa
dia buat begitu. Jadi muhaddisin ada menyatakan di sini apa tujuan sebenar daripada bab ini. Jadi setengah daripada kalangan Zahiriyah, mereka kata di sini Imam Bukhari hendak menyatakan wajib ghusl mandi junub itu. Dan juga di sisi Zahiriyah, wudu ketika mandi ini wajib, tetapi di sisi a'immah lain, imam-imam yang lain, wudu ketika mandi ini, mandi junub ni tidak wajib. Jadi Imam Bukhari daripada Kitabul Ghusl dan uslub ayat-ayat tadi, dia hendak menyatakan ikhtilaf ini, maknanya ada di antara a'immah ada khilaf yang kata wudu fil ghusl ni wajib, dan setengah kata tidak wajib. Dan juga ada lagi satu lagi khilaf di sisi ulama, iaitu wudu qabla al-ghusl ni, wudu sebelum mandi itu dikira satu sunat berasingan ataupun juzuk sebahagian daripada mandi. Di situ ada khilaf. Jadi natijah daripada ikhtilaf tadi, apabila seseorang dia wudu sebelum mandi, di sisi mereka yang anggap wudu ni sebahagian daripada mandi junub, dan mereka tidak anggap wudu ni satu sunat berasingan dengan mandi junub. Jadi bagi mereka wudu sebelum mandi tadi kiranya memadai bagi mereka. Maksudnya setelah mandi orang tu tidak wudu lain, tidak wudu semula, dengan wudu tu kiranya sah apa-apa amalan perlu wudu itu. Jadi itu satu keadaan di sisi mereka yang anggap wudu qabla al-ghusl sani sebahagian daripada mandi. Dan bagi imam-imam yang anggap wudu sebelum mandi ini satu sunat berasingan, jadi di sisi mereka bila sudah mandi mereka perlu untuk wudu sekali lagi untuk sembahyang dan sebagainya. Jadi ada pula khilaf begitu. Jadi daripada bab ini Imam Bukhari hendak isyarat kepada khilaf itu. Dan juga dalam bab ini Imam Bukhari akan menyatakan apa cara wudu qabla al-ghusl itu, sama ada wudu seperti mana wudu untuk sembahyang
wuduk daripada mula sampai sudah basuh kaki, seperti mana akan ada dalam riwayat Aisyah, ataupun wuduk kemudian tinggal basuh kaki itu, maknanya tidak sempurnakan wuduk selalu, tinggal basuh kaki itu, kemudian selesai daripada mandi, alih daripada tempat mandi itu, barulah basuh kaki. Jadi di situ juga ada perbezaan keadaan wuduk yang sebut basuh kaki kemudian tu dalam riwayat Maimunah. Jadi Imam Bukhari dalam Kitabul Ghusl ini dia akan adakan dua-dua riwayat itu. Babul wudu'i qabla al-ghusli. Bab ini berkenaan dengan wudu sebelum mandi. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham an abihi, daripada ayah Hisham yaitu Urwah bin Zubair. Hisham bin Urwah bin Zubair an Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Aisyah Ummul Mukminin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza tasala, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mandi, mula mandi, minal janabati, min sababiyah, minal janabati ay li ajlil janabati, mandi kerana junub. Bada'a faghsala yadayhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mula basuh, cuci kedua tangannya. Tujuannya nak bersihkan daripada kekotoran tangan, ataupun boleh jadi basuh tangan yang disyariatkan basuh ketika bangun daripada tidur tu, sebelum masukkan tangan ke dalam bekas. Sebab tu Nabi SAW basuh. Summa yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salati. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu seperti mana wudu untuk sembahyang. Maksudnya tidak wudu lughawi seperti mana basuh, cuci tangan, cuci mulut dan sebagainya. Tidak setakat itu, bermakna Nabi SAW wudu seperti mana wudu untuk sembahyang. Jadi daripada jumlah ni dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam selesaikan wudu tu sekaligus daripada mula sampai basuh kaki. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan jari-jarinya dalam air. Maknanya Nabi SAW coba ambil air, fayukhallilu biha usul asy-sya'ri, biha ay bi asabi'ihi allati adkhalaha fil ma'i. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu, mencelah-celahi dengannya, dengan jari-jari yang tadi dah masuk dalam air itu. Usul asy-sya'ri, pada pangkal rambut. Maksudnya dengan tangan yang basah air itu Nabi SAW mencelahi, basahkan
pangkal rambut, maksudnya kulit kepala, sampaikan air kepada kulit kepala. Summa yasubbu ala ra'sihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tuangkan air ke atas kepalanya, salasa qurafin, 3 cebakan, biyadaihi, dengan kedua tangannya, maknanya dengan cebak dengan menggunakan tapak tangan tu. Nabi SAW cebak air dengan 2 tangan, kemudian siramkan, tuangkan air itu ke atas kepala dia. Summa yafidu ay yasilu ala jildihi kullihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air ke atas keseluruhan kulitnya, maksudnya membasahkan air keseluruhan badannya. Jadi ini satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, yang mana riwayat itu datang daripada Aisyah. Akan baca lagi satu riwayat daripada Maimunah. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan 'anil A'mash عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Maimunah Ummul Mukminin, qalat, dia kata, tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-salati ghaira rijlaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam wudunya seperti wudu untuk sembahyang, kecuali kedua kaki. Maksudnya lakukan semua perbuatan wudu mula sampai masah kepala, tinggal basuh kaki itu, tak basuh kaki selalu. Wa ghasala farjahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh cuci kemaluannya. Wa ma asabahu minal adza, dan juga kekotoran yang mengena ataupun terlekat padanya. Jadi setengah muhaddisin kata di sini wudu dengan basuh cuci kemaluan ni ada di sini takdim takhir. Maknanya di sini sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh cuci kemaluan dulu, selesai daripada tu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu sani. Jadi maknanya basuh cuci ghaslul faraj itu qablal wudu, dulu daripada wudu. Jadi ada dalam susunan tu takdim takhir, ada itu sikit. Jadi dengan adanya maksud begitu, tidak timbul masalah setelah wudu basuh cuci kemaluan, sentuh kemaluan, wudu tu dah batal dan sebagainya, tidak timbul lagi masalah tu. Summa afadha alaihi al-ma'a, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air ke atasnya, ke atas tubuh badan dia. Summa nahha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih ataupun pindah rijlaihi, kedua-dua kakinya, maknanya beralih daripada tempat mandi itu. Ghasalahuma, kemudian basuh kedua-dua kaki itu. Hadhihi ghusluhu minal janabati,
hadhihi ghusluhu ay hadhihi sifatu ghuslihi minal janabati. Ini adalah sifat ataupun keadaan mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi junub itu. Dan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wudu nak mandi ni, ada wudu basuh kaki selalu dan ada wudu tidak basuh kaki, selalu basuh. Kemudian dengan berkenaan dengan tu, ulama kata kalaulah tempat berdiri mandi tu boleh takung air tidak mengalir deras, kalau begitu ketika wudu tu tangguh dulu basuh kaki tu, kemudian sudah mandi beralih daripada tempat tu barulah basuh kaki. Kalau tempat mandi tu tidak takung air, di bawah tu ada mozaik seperti bilik mandi sekarang, ada saluran air mengalir keluar cepat. Kalau begitu ulama kata bila wudu untuk mula mandi tu, sebelum mandi tu selesaikan wudu tu, maknanya basuh kaki selalu. Jadi daripada bab ini, daripada kitabul ghusl ni, tujuan sebenar Imam Bukhari nak isyarat kepada khilaf di antara Zahiriyah dan a'immah mujtahidin. Di sisi Zahiriyah wudu fil ghusl sani wajib, dan di sisi a'immah yang lain tidak wajib, hanya sunat. Cuma ada khilaf di sisi a'immah yang menganggap sunat sani, sunat mengambil air sembahyang itu dikira sunat berasingan dengan mandi, ataupun wudu itu juga dikira sebahagian daripada mandi. Di situ ada ikhtilaf. Jadi bagi mereka yang anggap wudu itu satu sunat berasingan dengan mandi, jadi bagi mereka setelah selesai mandi untuk sembahyang, baca Quran dan sebagainya, perlu wudu sekali lagi. Dan bagi mereka imam-imam yang anggap wudu ni sebahagian daripada mandi, tidak sunat berasingan dengan mandi, jadi bagi mereka anggap begitu, bila orang tu dah wudu sebelum mandi, setelah selesai mandi nak sembahyang, nak baca Quran dan sebagainya, dia tak perlu wudu sekali lagi. Dengan wudu sebelum mandi sani kira memadai. Jadi daripada bab ini Imam Bukhari isyarat kepada ikhtilaf itu, termasuk juga ikhtilaf yang ada cara wudu, sama ada nak komplit wudu tu dengan basuh kaki siap, ataupun basuh kaki tu kemudian itu khilaf tu juga. Imam Bukhari nyatakan melalui dua riwayat, satu daripada Aisyah, satu daripada Maimunah. Babu ghuslir rajuli ma'imra'atihi. Bab ini orang lelaki mandi bersama dengan isterinya. Ada setengah ulama, sebahagian ulama
pendapat mereka kata seseorang tidak harus, tidak sah mandi bersama dengan isteri, sebab bila mandi sekali bergilir-gilir cebak air. Bila isteri cebak air yang tinggal dalam bekas tu kira air lebihan daripada isteri mandi. Jadi dengan air tu suami tak boleh mandi. Maknanya ada pendapat daripada setengah ulama begitu, dan mereka larang mandi, seseorang lelaki mandi bersama dengan isteri. Jadi Imam Bukhari ni dia nak menolak pendapat mereka dengan adakan terjematul bab dan hadis bab ini. Dalam hadis ni akan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi sekali dengan Aisyah air daripada satu bekas. Jadi dalam Kitabul Wudu dulu Imam Bukhari dah pun nyatakan, dah pun sabitkan air lebihan wudu daripada wanita tu boleh orang lelaki nak guna wudu. Jadi di sini pula Imam Bukhari hendak menyatakan ghusl min fadlil mar'ah, mandi dengan air lebihan daripada wanita. Itu juga kiranya boleh. Jadi pendapat ataupun ijtihad Imam Bukhari bercanggah dengan sesetengah ulama yang kata tidak harus buat gitu. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي. Aku, Aisyah kata, aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi daripada satu bejana, satu bekas, min qadahin, yang dibuat daripada qadah, kayu, yuqalu lahu al-faraqu, dikatakan baginya, bagi bekas tu, min qadahin ay min ina'in. Nabi SAW dan aku mandi daripada satu bekas. Jadi ina qadah mana sama, nama qadah ni jadi badal bagi ina. Yuqalu lahu, dikatakan padanya, pada ina ataupun qadah tu, al-faraqu. Faraq ni bekas yang boleh berisi 3 gantang. Faraq makna salah satu asu'in, 3 sa', 3 gantang. Maksudnya bekas yang muat air sebanyak 3 gantang. Jadi dengan air sebanyak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah boleh mandi. Jadi maksudnya daripada bab ni Imam Bukhari hendak menyatakan seseorang boleh mandi bersama dengan isteri, dan dia menolak fahaman mereka yang kata tidak sah mandi itu.
Babul ghusli bis-sa'i wa nahwihi. Bab ini mandi dan air berisi penuh gantang, wa nahwihi, dan umpamanya ay nahwihi ay ma yuqaribuhu, yakni hampir segantang. Jadi dalam terjematul bab ni Imam Bukhari tambahkan lafaz nahwihi, tidak kata babul ghusli bis-sa'i sekatu saja, tidak, menambah di situ kalimah nahwihi. Daripada situ Imam Bukhari nak isyarat sa' yang sebut dan juga dalam hadis itu tidak dengan tujuan tahdid. Tahdid maknanya menyukat, sukat maknanya had tertentu, maknanya mesti ada cukup satu sa', satu gantang air, tidak menentu kan begitu. Maknanya nahwihi hampir-hampir satu gantang pun boleh. Jadi daripada adanya tambahan lafaz nahwihi itu, Imam Bukhari hendak isyarat kepada maksud itu. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin qala haddatsani Abdus Samadi qala haddatsani Syu'batu qala haddatsani akhuha haddatsani Abu Bakr ibn Hafsin qala sami'tu Aba Salamata yaqulu, Abu Bakar kata, saya dengar Abu Salamah kata, dakhaltu ana, saya, yakni Abu Salamah, dan Abu Aisyah, dan saudara Aisyah, iaitu setengah muhaddisin kata Abdurrahman bin Abi Bakr As-Siddiq, saudara Aisyah. Ala Aisyah, aku dan dia masuk di sisi Aisyah. Fasa'alaha akhuha, kemudian saudaranya Abdurrahman itu tanya kepada Aisyah an ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'at bi ina'in nahwin min sa'in, maka Aisyah minta satu bekas hampir dengan satu gantang. Maknanya bekas tu kalau isi air dalam tu sama lebih kurang dengan satu gantang, hampir-hampir satu gantang. Jadi inilah tepat Imam Bukhari istidlal dan istimbat hukum yang dia tulis dalam terjematul bab bis-sa'i wa nahwihi itu. Faghtasalat, kemudian Aisyah mandi dengan air bekas yang berisi air lebih kurang satu gantang sani, hampir-hampir satu gantang air itu. Wa afadat ala ra'siha, dan Aisyah radhiyallahu anha mengalirkan air di atas kepalanya. Maksudnya wa bainana wa bainaha hijabun, sedang
di antara kami dan di antaranya di antara Aisyah ada hijab, ada tirai, ada penutup, tapi boleh nampak kepala tu. Maksudnya ketika tu Aisyah buka bahagian kepala yang mana halal mahram boleh melihat itu. Qala Abu Abdullah Imam Bukhari, dia kata qala Yazid Haruna wa Bahzun wal Juddi, Yazid, Bahz, Juddi, 3 orang. Riwayat an Syu'bata, daripada Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis. Dalam riwayat itu ada qadri sa'in, lebih kurang 1 kantang. Jadi maksudnya Imam Bukhari dengan tambahkan riwayat ini nak menguatkan maksud nahwin min sa'in yang ada dalam hadis ini. Nahwin min sa'in ay qadri sa'in. Jadi maksudnya hampir-hampir, takrib. Jadi nahwin di sini tujuannya lit takrib, untuk menyatakan makna hampir, la lit tahdid. Maksudnya tidak kata sukatan tertentu, mesti cukup 1 sa' 1 gantang, tidak. Jadi daripada ta'liq ni Imam Bukhari hendak menyatakan sokongan makna terhadap nahwihi itu. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Yahya bin Adam qala haddatsana Zuhair bin Muawiyah عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر. Abu Ishaq kata, Abu Ja'far menceritakan kepada kami. Abu Ja'far yang masyhur dengan gelaran Al-Baqir, Abu Ja'far Al-Baqir, yaitu Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali. Siapa Abu Ja'far ni? Cicit Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali Hasan, anak Sayyidina Ali Husain, anak Husain nama Ali sama dengan tok dia, anak dia lah Abu Ja'far Sani, nama dia Muhammad, kunyah dia Abu Ja'far yang masyhur dengan gelaran Al-Baqir, Abu Ja'far Al-Baqir. Annahu kana inda Jabir bin Abdullah, dia tu ada di sisi Jabir bin Abdullah, huwa wa abuhu wa indahu, dia dan ayahnya, ayah dia Ali bin Husain, wa indahu ay wa inda Jabirin, di sisi Jabir tu, sedang di sisi Jabir ketika tu ada qaumun, 1 kumpulan ada, fasa'aluhu, kaum tu tanyakan kepadanya, kepada Jabir bin Abdullah, anil ghusli, tanya tentang mandi, cara mandi. Faqala yakfika sa'un, jawab kata Jabir bin Abdullah, memadai bagi engkau 1 gantang, maksudnya cukup air sebanyak 1 gantang untuk mandi.
rajul. Faqala rajulun, maka berkata seorang lelaki daripada kaum tu, ma yakfini, tidak mencukupi bagi aku, maknanya segantang air sani nak mandi mana cukup. Faqala Jabirun, Jabir kata, jadi yang rajul maksud tadi Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, dia yang soal, kata ma yakfini sani, maksudnya dia, saya ni kasirus syair, rambut lebat, macam mana nak cukup dengan air segantang tu? Yang mana Jabir kata yakfi kasa'un tu, dia mau jelas lagi, dia tanya. Jadi yang tanya sani, yang kata sani rajul tu Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Hasan bin Muhammad, dia tu anak Muhammad tu anak Sayyidina Ali juga, bin Al-Hanafiyah, tidak sebut Ali, nisbah kepada Al-Hanafiyah itu nisbah kepada mak dia Sayyidina Ali setelah Fatimah binti Rasulullah meninggal. Dia kahwin dengan seorang wanita nama Hanafiyah. Jadi anak Muhammad Sani, dia nisbah bin dia tu kepada mak dia Muhammad bin Al-Hanafiyah. Jadi anak dia lah Hasan pula nama dia tu. Tanya ma yakfini sani. Faqala Jabirun, Jabir jawab kata, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran, orang yang lebih lebat, lebih tebal daripada engkau, lebih tebal rambut daripada engkau, dan orang yang dianggap lebih baik daripada engkau, yaitu Rasulullah. Maksudnya man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minkani Rasulullah. Jadi orang yang rambut lebih lebat seperti Rasulullah, yakfi, memadai, mencukupi dengan air sebanyak segantang sani. Kenapa engkau tidak boleh cukup dengan air segantang itu? Jadi maknanya itu kira air sebanyak yang cukup untuk mandi, tidak itu sukatan tertentu, tidak semestinya Rasulullah SAW mandi cukup dengan air segantang sani. Kita pun kena mandi dengan air sebanyak itu juga. Kalau lebih daripada itu haram, bid'ah, masuk neraka. Masuk neraka selalu. Tidak kok tu. Maknanya kalau boleh seperti mana Rasulullah SAW lakukan, itu pahala besar, lebih afdal, lebih baik. Kalau kita tak pandai begitu, boleh kita ambil cukup untuk kita mandi, asalkan tidak membazir, boleh. Jadi ini kira cara terbaik. Summa ammana fi saubin, kemudian dia menjadi imam bagi kami pada sehelai kain. Jadi yang jadi imam ni siapa? Di sini ada ikhtilaf setengah
imam seperti Hafiz Ibnu Hajar, pendapat dia yang jadi imam di sini Jabir. Setengah imam seperti Allamah Badruddin Aini, pendapat dia kata di sini yang cerita imam tu jadi imam tu Nabi SAW, maknanya Nabi SAW boleh mandi dengan air segantang sani, sudah mandi Nabi SAW jadi imam kepada kami, imam bagi kami dalam keadaan memakai sehelai pakaian, sehelai kain, maknanya balut, mengikut cara istimal yang dah kita baca dalam hadis-hadis lain. Dengan cara itu Nabi SAW ikat kain sehelai itu, tidak kata dua helai izar dan rida, tidak. Jadi itu masa keadaan sahabat-sahabat dan Rasulullah SAW susah pernah pakai yang begitu. Jadi Rasulullah SAW ketika ni pun pakai begitu. Ataupun Jabir bin Abdullah dalam satu riwayat ada juga dia pecah dia punya baju dan sebagainya, kemudian dia jadi imam dengan beberapa orang di satu tempat dengan hanya memakai sehelai kain saja. Tujuannya hendak menyatakan boleh buat begitu. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. Riwayat daripada Ibn Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah, mereka berdua mandi daripada satu bekas air. Wa qala Yazid bin Harun wa Bahzun Juddiyu an Syu'bata qadri sa'in. Tiga rawi sani riwayat daripada Syu'bah tu, mereka nyatakan dalam riwayat mereka air tiga tu dalam inak wahid tu, satu bejana satu bekas tu, ada lebih kurang satu gantang air. Jadi menambah riwayat ni menyatakan sebagai sokongan kepada hadis tadi, air yang ada dalam bekas ketika Rasulullah mandi itu satu gantang, mandi pula bersama dengan Maimunah. Qala Abu Abdullah Imam Bukhari kata, kana Ibn Uyainata yaqulu akhiran. Sufyan bin Uyainah kata pada akhirnya an Ibn Abbasin an Maimunata, daripada Ibn Abbas daripada Maimunah. Jadi maksudnya dalam sanad terakhir tu ada sebut an Ibn Abbas an Maimunah, ada juga sebut begitu. Maksudnya yang tadi riwayat daripada Abu Nu'aim, haddatsana Abu Nu'aim yang kita baca sani, haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Uyainata, di situ juga Sufyan bin Uyainah riwayat itu, riwayat datang daripada Abu Nu'aim tu, di situ hanya ada an Ibn Abbas, tidak ada an Ibn Abbasin an Maimunata, tidak ada. Jadi Imam Bukhari nyatakan di sini ada juga daripada Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah
dalam sanad tu, akhir sanad tu dia kata an Ibn Abbasin an Maimunata, jadi ada tambah an Maimunata di sini. Jadi tujuan Imam Bukhari dia masukkan qala Abu Abdullah kana Ibn Uyainah yaqulu akhiran ni, maksud dia nak menyatakan ada di kalangan a'immah muhaddisin ikhtilaf riwayat ini daripada sama ada daripada masanid Ibn Abbas ataupun daripada masanid Maimunah. Jadi ada setengah kata riwayat berkenaan dengan Nabi SAW mandi dengan menggunakan air lebih kurang 1 gantang sani. Riwayat itu daripada Ibn Abbas, setengah kata daripada Maimunah. Jadi ada setengah kata daripada Musnad Ibn Abbas, Masanid Ibn Abbas, setengah kata daripada Musnad Masanid Maimunah. Jadi Imam Bukhari dia nyatakan perkara itu, kemudian dia sendiri buat putusan dianya. Imam Bukhari kata was-sahihu ma rawa Abu Nu'aimin, dan yang sahih, yang betul, yang benar ialah riwayat yang mana Abu Nu'aim riwayat itu. Mana Abu Nu'aim riwayat itu yang tadi kita baca, haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Ibn Uyainah, sanad tu di situ ada hanya an Ibn Abbas saja, tidak ada an Maimunah. Jadi Imam Bukhari kata betulnya, yang sebenarnya riwayat Abu Nu'aim yang menyatakan an Ibn Abbas. Itu betul. Jadi Abu Nu'aim ni selalunya dia riwayat daripada masanid Ibn Abbas. Dia tidak riwayat daripada masanid Maimunah dan sebagainya. Jadi memandangkan keadaan itu yang betul dalam khilaf ni, Imam Bukhari buat putusan yang betulnya, yang sebenarnya riwayat Abu Nu'aim. Jadi maksudnya putusan Imam Bukhari di sini, hadis ni salah satu daripada masanid Ibn Abbas, bukan daripada masanid Maimunah. Imam Bukhari tarjih kepada sanad Abu Nu'aim mengakhiri dengan Ibn Abbas tu, tidak mengakhiri dengan an Ibn Abbas an Maimunah. Itu Imam Bukhari hendak menyatakan daripada akhirnya, jumlah akhir qala Abu Abdullah kana Ibn Uyainah yaqulu akhiran an Ibn Abbas an Maimunah, kemudian putusan dia wasahihu ma rawa Abu Nu'aimin. Bab qada ala ra'sihi thalathan. Dia sambung insyaallah. Allahu a'lam. Subhanallah. Astaghfirullah.